Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah diberikan kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk kita bersama meneruskan lagi pengajian Risalatul Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan kepada kita kefahaman kepada agamanya, dan mudah-mudahan diberikan taufik serta hidayah untuk kita beramalkan dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Jadi insya-Allah sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sambungan pengajian kitab Risalatul Tauhid sampai kepada perbicaraan berkenaan dengan soal munkar nakir, nikmat dan azab kubur. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang wajib kita imani, kita percaya, kita kena beriman dan beriktikad bahawa perkara ini adalah hak, yakni benar dan sungguh, iaitulah berkenaan dengan soal munkar nakir. Di mana munkar nakir ini adalah malaikat yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyoal orang yang mati di dalam kubur. Dan begitu juga terdapat di dalam kubur ini nikmat-nikmat ataupun azab-azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kehidupan manusia ini kita melalui beberapa alam. Ada 5 alam destinasi kita sebelum daripada kita sampai kepada hari yang kekal abadi, iaitu hari kiamah ataupun hari akhirah. Yang pertama iaitu alam dzurriyah ataupun alam ruh. Yang pertama kita berada di alam ruh. Di mana di alam roh ini kita semua pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana firman Allah, alastu birabbikum qalu bala. Allah Taala pernah bertanya kepada arwah, yakni ruh, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, maka menjawablah oleh arwah, bala bal syahidna, ya Allah, bahkan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini dulu kita untuk ingatlah tuan-tuan, di alam arwah dulu. Dalam arwah dulu ni kita ada belaka semua sekali. Baik. Jadi kemudian setelah mana Allah Ta'ala berkehendaki kita ni untuk diperjalankan perjalanan kehidupan kita, maka kita pun pergilah kepada alam yang kedua, iaitulah dinamakan sebagai alam rahim. Alam rahim. Bila mana ibu dan ayah kita berkahwin, maka kita pun Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita ini di alam rahim. Roh tadi ini dimasukkan ke dalam janin yang berada di dalam rahim. Itu dipanggil alam yang kedua, alam rahim. Kemudian pendeknya tuan-tuan, setelah daripada Allah Taala mengkehendaki kita untuk dilahirkan, maka lahirlah kita ke dunia ini, maka kita berada di ketiga, iaitu alam dunia. Alam dunia ni alam sekarang ni lah. Di mana alam sekarang ni adalah tempat untuk kita beramal ibadah, tempat untuk kita berusaha, tempat untuk kita mempersiapkan bekalan. Waktu Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang bijak adalah orang, apa Nabi kata, wal ahmaq, orang yang bodoh adalah orang yang Nabi kata orang yang bijak adalah mereka yang sentiasa bersiap-siap, membuat persiapan untuk hari kematiannya. Dan orang yang bodoh adalah mereka yang menurut akan hawa nafsunya. Dan dalam masa yang sama bercita-cita untuk mendapat tempat yang orang kata istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bijak ni orang yang sentiasa buat persiapan bila untuk hari kematian. Sebab apa? Di dunia ni bukan kehidupan sebenar. Di dunia ni kehidupan yang sementara sahaja. Kehidupan sebenar kita iaitulah setelah daripada kematian. Di situ baru kita tahu habuan kita ke mana. Bergantung kepada amal kebajikan yang kita kerjakan di atas dunia ini. Tuan-tuan, bila sampai masanya expired kita punya, orang kata jasad kita ni, maka roh kita itu dikeluarkan. Kemudian dipindahkan kita ke alam barzakh. Kata alam kubur, ataupun alam barzakh.
Sebenarnya tuan-tuan, yang berpindah randah ni ada roh yang pindah daripada satu alam ke satu alam, satu alam ke satu alam, ini adalah roh. Roh yang berpindah. Sedangkan jasad kita ini hanyalah orang kata sebagai sarang sahaja. Bila sampai expired dia punya tempoh untuk jasad ini, roh tadi ni dikeluarkan, dipindahkan pula ke alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Ataupun kita kenali sebagai alam kubur lah. Sebab apa kata alam kubur? Sebab kebiasaan orang mati itu masuk ke dalam kubur. Maka duduklah dalam kubur, itu kata alam kubur. Tapi kalau alam barzakh ni tuan-tuan, lagi luas lagi. Tak kira kau mati dalam kubur ke, mati dalam mulut harimau ke, mati tenggelam ke, mati terbakar ke, hancur lebur ke, tetap roh kita nanti dipindahkan ke suatu alam yang lain, iaitu alam barzakh. Sebab tu setengah orang kata, aku ni tak nak mati dah, tak nak tempuh alam barzakh. Maka dia nak buat macam mana? Biarlah mati, harimau telan ke, mati bakar diri sendiri ke, bagi tak ada sisa-sisa tubuh badan kita pun tak ada, hancur semua. Kan? Sebab apa? Bila tak masuk dalam kubur, tak adalah alam kubur. Kan? Mati ikut mana pun tuan-tuan, bagaimana keadaan kematian sekalipun, cara dia sama aja. Macam mana? Roh dikeluarkan. Itu je lah. Matilah di mana pun. Kan? Ada kubur ke, tak ada kubur ke, roh dikeluarkan. Maka roh tadi ini akan berpindah, berhijrah ke alam barzakh. Baik. Maka alam barzakh inilah kita nak bicarakan pada malam ini, berkenaan dengan soal munkar nakir dan nikmat dan azab kubur. Kemudian kita akan tinggal di dalam kubur ini tuan-tuan, ataupun di alam barzakh ini di dalam beberapa tempoh hingga ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama dibinasakan semua alam ini, berlakunya qiyamah yang besar. Maka bergulunglah alam ini, hancur binasa semua alam ini. Tak ada satu pun kehidupan yang tinggal. Hingga kan makhluk yang paling akhir sekali dimatikan Allah adalah malaikatul maut. Habis dia semua pergi ambil roh-roh apa semua, pergi ambil pergi cabut nyawa semua yang mana ada, akhir sekali tinggal dia saja. Bila Allah Ta'ala berfirman, tanya kepada dia, wahai Izrail, sekarang siapa lagi yang tinggal? Dia kata, ya Allah, tak ada siapa lagi dah tinggal. Tinggal aku saja yang belum mati lagi. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan, maka sekarang cabutlah nyawa kau sendiri. Siapa lagi nak cabut? Kan? Dia cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa, maka meraunglah malaikatul Izrail ni. Dengan raungan yang sangat kuat. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, wahai Izrail, kenapa engkau meraung? Kata Izrail, ya Allah, aku tak tahu yang mati ni sakit sampai setara ni. Kalau aku tahulah mati ni sakit sampai setara ni, ya Allah, nescaya tak sanggup untuk aku nak mencabut nyawa-nyawa makhluk engkau yang lain. Nampak macam mana? Kan? Dia pun merasa sekali saja. Maka tak adalah. Akhirnya tinggallah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggakan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian hidupkan semula makhluk-makhluk dia, kemudian diperintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan semua kembali hamba-hamba makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu alam akhirah. Di situ nanti akan dihitung, akan dihisap, titian, mizan dan sebagainya. Okey, jadi kita hari ini tuan-tuan nak bicarakan berkenaan dengan alam yang keempat, iaitulah soal munkar nakir, nikmat dan azab kubur. Qala musannif rahimahullah, wajib kita percayai dan beriktikad sesungguhnya mayat itu apabila diletakkan ke dalam kubur, maka dikembalikan ruhnya kepada jasadnya sekira-kira faham ia akan pertanyaan dan soalan dan boleh dapat menjawabnya. Setelah itu didatangkan Tuhan dua malaikat munkar dan nakir. Baik. Di antara perkara yang kita kena beriman dan percaya, iaitulah orang yang mati itu dia akan disoal di dalam kubur. Dia akan disoal di dalam kubur. Bahkan kebanyakan daripada ulama berpendapat, maka apabila seseorang itu mati, maka rohnya itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Rohnya akan kembalikan kepada jasadnya. Sehingga kan nanti jasad tadi ini akan dikembalikan roh di dalam kubur tersebut, dan dia akan bersedia untuk
menjawab peperiksaan daripada munkar dan nakir. Baik, maka Allah Ta'ala akan utuskan dua malaikat iaitu munkar dan nakir. Baik, dan bertanya dan menyoal akan mayat itu dari hal Tuhannya. Dari hal Tuhannya, dari hal nabinya, agamanya, ikutannya, dan dari hal kewajipannya yang diperintahkan Tuhan supaya ditunaikan. Kerananya mayat itu daripada mereka itu yang beriman lagi membuat amal yang soleh, maka ditaufikkan Tuhan dapat ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Oh baik, jadi apabila kita nanti akan dimasukkan ke dalam kubur tuan-tuan, maka akan datang malaikat bertanya kepada kita berkenaan dengan soal munkar dan nakir. Berkenaan dengan soal, berkenaan dengan orang kata agama, berkenaan dengan nabinya, perihal apa? Beriman kepada Tuhan, berkenaan dengan Tuhannya, berkenaan dengan nabinya, berkenaan dengan Quran dan sebagainya akan ditanyakan di dalam kubur tadi. Maka orang yang soleh ni adalah orang yang beramal kebaikan, kebajikan, menjauhkan daripada segala kemungkaran, apa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan maksiat. Ada orang yang soleh ini akan ditaufikkan Tuhan dapat ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Orang yang soleh ni akan dapat menjawab soalan daripada munkar dan nakir. Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang mati ni kita baca talqin, kan? Dalam talqin tu dia ada sebut berkenaan dengan akan datang kepada kamu dua orang malaikat yang serupa dengan kamu. Yang akan bertanya kepada kamu, maka hendaklah kamu jawab dengan tenang dan janganlah kamu rasa takut kepada mereka kerana mereka itu adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Kan? Sebab tu kita orang kata dibacakan talqin. Baik, maka talqin tuan-tuan, kalau kita nak ikut berkenaan dengan hukum hakam talqin ini, talqin ini dia terdapat beberapa perbezaan pendapat ulama lah pada masalah talqin ni. Talqin artinya lepas mayat itu ditanam, ditutup dengan tanah dan sebagainya, maka akan adalah orang yang akan membacakan talqin nama dia. Baik, jadi isu talqin ni tuan-tuan, ada beberapa pendapat ulama padanya. Baik, dan setengah daripada pendapat yang pertama tu dia itulah pendapat sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi. Dan begitu juga sebahagian daripada mazhab ulama Maliki dan ulama Asy-Syafi'i sekalipun menyatakan bahawa mentalqinkan mayat di kubur hukumnya adalah sunnah. Mentalqinkan mayat di kubur itu adalah hukumnya sunnah. Berdasarkan daripada Syekh Ibnu Abid daripada mazhab Hanafi menyebutkan wa innama la yunha 'anil talqin ba'da dafni li'annahu la darara fiha bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bizikri. Sesungguhnya tidaklah dilarang mentalqinkan mayat setelah dikuburkan, hanyalah kerana tidak ada kemudaratan di dalamnya. Maka setengah pada ulama berpendapat tak dilarang kita nak membaca talqin ini, kerana kalau kita baca tak ada apa-apa masalah pun, tidak ada apa-apa kemudaratan pun, bahkan terdapat manfaat. Bahkan kita membaca talqin itu mendatangkan kebaikan. Sebab mayat itu memperoleh manfaat daripada pemberitahuan tersebut. Kerana mayat itu mendapat orang kata manfaat daripada pemberitahuan tersebut. Yang ini daripada talqin. Sebab apa tuan-tuan? Mayat dalam kubur tuan-tuan, dia boleh dengar kita. Dia boleh dengar kita ni yang duduk ke atas ni, dia boleh dengar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bacakan tuan-tuan, makna kata sekurang-kurangnya menjadi satu pedoman kepada mayit. Itu pun berdasarkan, bergantung kepada diri dia sendirilah. Kalau dia orang yang soleh, Tuhan akan permudahkan urusan dia. Kalau dia orang yang fasik, maka payahlah dia nak menjawab soal munkar nakir nanti ni. Walaupun orang talqin kepada dia sekalipun. Dan begitu juga talqin ini bukan sekadar untuk orang mati sahaja sebenarnya. Talqin ini sebenarnya lebih mendatangkan manfaat kepada orang yang hidup, yang dengar tadi ni. Sebab tu bila orang macam talqin ni duduk dengar elok, bukan duduk dengar isap rokok sambil duduk sembang, tak jadi kerja juga. Kan? Kerana talqin ini bukan sekadar untuk nak cerita lagu tu, tidak. Semua apa yang berlaku, semua akan orang alami. Jadi kena ambil iktibar lah. Baik. Jadi tuan-tuan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu jugalah
Seumpama mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menyatakan disunahkan mentalqinkan mayat setelah daripada mengkuburkannya. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini di antara ulama yang kibar ulama daripada mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata disunatkan kita mentalqinkan mayat setelah mengkuburkan. Di mana seseorang duduk di depan kepala mayat. Jadi kedudukan di mana orang yang nak bacakan talqin tadi kata Imam An-Nawawi, orang nak baca talqin tadi ni duduk di depan kepala mayat. Depan kepala mayat ni macam mana tuan-tuan? Kan kubur tu di sebelah tepi tu kan mayat kan ditelentangkan ke arah kiblat. Maka yang membaca talqin tadi ni duduk di atas di arah kepala mayat. Baik, dan berkata wahai si fulan anak si fulan, dan wahai hamba Allah, anak kepada hamba Allah. Ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, iaitu persaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Syurga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti akan datang, tidak ragu-ragu lagi di dalamnya. Allah akan membangkitkan orang yang berada di dalam kubur, dan sesungguhnya kamu telah redha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, Al-Quran sebagai imammu, Kaabah sebagai kiblatmu, dan kaum mukmin sebagai saudaramu. Ada disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Syekh Al-Bahuti daripada mazhab Hanbali menyatakan wasunnat talqinuhu ay al-mayit ba'da dafni 'inda al-qabri li hadisi Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan disunatkan mentalqinkan mayat setelah mana diletakkan mayat di dalam kuburan kerana terdapat hadis riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rupanya ada juga hadis yang menyatakan berkenaan dengan talqin ini. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal lah tuan-tuan. Berkenaan dengan isu talqin ni tuan-tuan, ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju. Jadi orang yang tak setuju itu terpulanglah. Bagi orang yang nak buat talqin, silakan buat talqin. Kerana kita juga ada dalil-dalil yang mengharuskan orang kata buat talqin. Dia tak sepatutnya jadi bergaduh lah. Nak buat, tak mau buat sudah. Perkara ni bukan benda yang fardu pun, bukan benda yang wajib pun. Bahkan kebanyakan ulama meletakkan hukum perkara ini sunat. Jadi benda sunat ni terpulanglah nak buat. Kalau tak nak buat, kita tak boleh paksa orang. Jadi kena ada sikap hormat menghormati lah. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, siapa kata talqin ni boleh? Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Imam Malik, di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, sebahagian daripada ulama menghukumkan sunat. Nak tengok, pergi tengok di dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi menukilkan kata-katanya dan menghukumkan ianya adalah sunnah. Baik. Jadi kalau nak bertengkar juga, tuan-tuan, kalau nak bertengkar juga, baik kita dengar cakap Imam Nawawi lah daripada cakap dia. Jadi gitulah, tak perlu bergaduh pun benda ni tuan-tuan. Ada setengah-setengah tempat jadi sampai berkelahi tuan-tuan. Tak usah ada buat talqin ni, bidah Nabi tak talqin. Memanglah Nabi tak ada lah talqin serupa kita secara detail ni, tapi Nabi tidak menegah. Dan ada hadis, mungkin hadis yang dhaif, yang menyatakan bahawa Nabi mentalqinkan anaknya Ibrahim. Ala kulli hal tuan. Sebab tu kita katakan, talqin ini adalah isu furu'. Maknanya isu yang mana terdapat khilaf padanya. Ini tak perlulah diperbesar-besarkan. Nak bergaduh tentu pasal ini tak payahlah. Okey, baik. Sebab apa tuan-tuan? Ada dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitum at-turaba 'ala qabrihi falyakum ahadukum 'ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulanu ibnu fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujibuhu." Bila seorang daripada kalian itu mati, kata Nabi, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Lalu hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di kuburnya kemudian berkata, "Wahai si fulan, anak si fulan, sesungguhnya si mayit mendengarnya dan tidak boleh menjawab."
Boleh dengar, mayit boleh dengar apa yang kita sebut, tapi dia tak boleh nak jawab lah. Kalau dia boleh jawab tuan-tuan, pakat lari habis orang untuk imam sekali. Jadi mayit yang ada dalam kubur itu, mereka boleh dengar apa orang sedang buat di atas dia dan sebagainya, apa yang bercakap. Baik. Jadi yang laku lihat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, maka apa orang yang beramal soleh maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab akan soal dalam kubur. Baik. Jadi yang nak menjawab ni tuan-tuan bukan hafalan kita, tidak. Macam periksa ni boleh lah. Masa kita ni nak periksa ambil SPM budak-budak ni, anak-anak kita ni dia menghafal, dia buat latihan, buat ujian, maka dia boleh jawab. Tapi di dalam kubur ini bukan berdasarkan kepada study kita, bukan berdasarkan kepada hafazan kita, tetapi berdasarkan kepada amal soleh kita. Maka orang yang beramal soleh maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab soal daripada Munkar dan Nakir ini. Baik. Dan dapat ia menjawab dengan sebaik-baik jawapan. yakni orang ini beroleh nikmat dan kesenangan di dalam kubur hingga hari qiyamah. Jadi orang yang beramal soleh dia akan menjawab, dia akan boleh menjawab soal daripada Munkar dan Nakir. Maknanya kalau kita boleh jawab soalan dalam kubur tu tuan-tuan, makna kata luluslah kita tu. Luluslah kita kalau boleh jawab dengan baiknya, maknanya kita tidak akan diazab oleh malaikat di dalam kubur. Bahkan kita akan diberikan kenikmatan di dalam kubur seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Kubur ini wa imma ni'matan wa imma hufratun min hufran niran ataupun rawdatun min riyadil jannah. Kubur ini kata Nabi merupakan di antara rawdatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufran niran. Nah, kubur ini sama ada dia merupakan di antara taman-taman syurga ataupun merupakan di antara liang-liang daripada neraka. Dua tu saja. Nah, kalau kita orang yang baik, orang yang beramal soleh, orang yang taatkan perintah Allah, meninggalkan segala maksiatnya, maka insya-Allah kubur kita ini akan menjadi rawdatun min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga. Artinya kita akan mendapat orang kata nikmat daripada kubur, di dalam kubur, beristirahat kita dalam kubur ataupun menjadi liang-liang daripada api neraka, akan diazab hingga pada hari kiamat. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menanyakan berkenaan dengan azab kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan jawapannya, maka kata Nabi, azab kubur itu pasti ada. Ini dalil yang kata azab kubur ni sungguh bukan benda yang main-main. Baik. Sebab itu Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah mendoa dalam solatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Allahumma inna min azabil qabri. Minta perlindungan daripada azab kubur. Baik. Kemudian maka tiap-tiap orang yang mati tentu akan disoal oleh Munkar dan Nakir dan merasa azab ataupun nikmat dengan tidak ada beza antara mayat yang ditanam ataupun mayat yang tiada ditanam. Baik. Jadi kesimpulan tuan-tuan, setiap orang yang mati itu akan merasai nikmat ataupun azab setelah daripada kematian. Akan disoal, setiap yang mati akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Sebab tu kita kata tak kisah pun sebenarnya mati di mana. Mati tak mana pun tak apa. Kok mana-mana pun kalau mati akan juga bertemu dengan Munkar dan Nakir. Memang tak boleh lari dah. Sebab itulah kata kita, janganlah nak lari kan. Tak mau mati kan. Tak mau mati orang tanam lagi masuk dalam kubur kena seksa. Kalau mati dalam mulut rimau ke, kok malaikat tak jumpa cari gamaknya. Sebab tu kita kata tuan-tuan, mati pun tak kira di mana, macam mana cara, kaedah dia sama sahaja. Macam mana roh itu dikeluarkan daripada jasad. Maka roh ni lah nanti akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Sama ada kata di sini ada kubur ataupun tidak ada kubur. Ada kubur, tidak ada kubur. Baik.
Maka setiap orang yang mati tentu akan disoal munkar dan nakir dan akan merasakan azab atau nikmat dengan tidak ada beza antara mayat yang ditanam ataupun mayat yang tiada ditanam, seperti dimakan binatang yang buas atau mati hilang di dalam lautan. Mati tenggelam, mati lemah, orang tak jumpa jasad sampai kesudah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, lagi sangat mengetahui. Tetapi segala hal yang berlaku pada mayat itu dilindungkan Tuhan daripada mata kepala manusia. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlihatkanlah zahir kita ni, sebab mereka ni dah berada di alam yang lain. Mereka berada di alam yang lain. Mereka berada di alam barzakh. Baik. Sebab itulah kita tak boleh nak melihat apa yang berlaku kepada orang kata apa, kepada mayat dan sebagainya. Tetapi haiwan-haiwan boleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haiwan-haiwan boleh mendengar. Seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis, dalam hadis Al-Bukhari, pernah ada seorang daripada Sayyidatina Aisyah berkata, pernah ada seorang wanita Yahudi masuk menemuiku. Lalu wanita Yahudi itu mengatakan kepadaku, kami berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan azab kubur itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjawab, azab kubur itu adalah hak. Itu benar. Tentu ada, pasti ada, kata Rasulullah. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya mereka diseksa di dalam kubur sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Ini hadis sahih tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW kata, seksa kubur itu betul. Sungguh. Seksa kubur itu benar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya mereka akan diseksa di dalam kubur, kata Nabi SAW, hingga binatang-binatang pun mendengar suara mereka. Binatang boleh dengar. Kan? Binatang boleh dengar. Orang kata suara orang yang diazab di dalam kubur. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tidak sekali-kali ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah selesai daripada solatnya melainkan memohon perlindungan daripada azab kubur. Jadi kita pun mintalah berlindung daripada seksa, daripada fitnah, min fitnatil dunya wa mahya wal mamat, wa min fitnatil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Baik, minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan begitu juga dalam hadis yang lain dinyatakan, satu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah lalu di satu kawasan perkuburan, dan Nabi lalu di dua kubur ni. Pernah satu ketika diceritakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah satu ketika Nabi lalu di dua perkuburan. Ada dua kubur Nabi lalu. Kemudian beliau pun bersabda, kedua penghuni ini sesungguhnya sedang mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, penghuni kubur hak duduk dalam ni sekarang ini sedang diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah keduanya itu diazab kerana melakukan dosa besar. Nabi kata mereka ni diazab, tapi bukan pasal dia buat dosa besar dah. Baik, bukan kerana dosa besar. Adapun salah satunya kerana berbuat namimah, dan yang keduanya kerana tidak membersihkan air kencingnya. Baik, jadi Nabi kata yang seorang tu dia suka duk mengadu domba. Tu sebab tu dia kena azab sekarang ni. Adu domba ni maknanya dia pi yang orang tabi duk jadi batu api lah. Tahu tak? Si fulan ni dia kata dekat hang macam ni. Dia bercerita ke orang tu lagu tu. Orang tu betul ya? Kemarin aku dengar betul-betul dengan telinga aku, dia sungguh dia kata kan. Kita pergi kat orang tu pula, kita pergi cerita tu pula. Walaupun benda yang kita nakalkan itu betul. Itu juga dipanggil sebagai adu domba. Sebab apa? Dengan niat nak mempelagarkan. Kan? Kalau betul pun dia kata, maka kita simpanlah tu sah duk pergi cerita ke dia, nanti jadi cerita lain pula. Nabi kata yang seorang ni disebabkan dia itu mengadu domba.
Dan yang keduanya kerana tidak membersihkan air kencingnya. Hak seorang lagi sebab kencing dia tak basuh elok-elok. Sebab tu kencing tuan-tuan kita kena istibrak. Istibrak ni artinya apa juga cara yang kita gunakan untuk nak keluarkan sakti baki air kencing tu daripada kemaluan kita. Dengan cara berdehemnya, dengan cara melurutnya, dengan beberapa kaedah lah. Maka untuk kita nak supaya keluar sungguh-sungguh semua sakti baki air kencing tu boleh keluar habis. Jadi bila kita bangun berjalan, kita bergerak sikit, dia terkucil. Itu yang lekat di pakaian kita. Kadang-kadang orang tak ambil berat. Dia semayang dalam keadaan najis dan sebagainya, maka tidak sah semayangnya. Jadi tuan-tuan, baik. Jadi sebab itulah, maka azab kubur itu adalah benar daripada beberapa dalil sabda Nabi SAW. Orang kata beramal soleh akan mendapat nikmat dalam kuburnya, dan orang yang beramal dengan amal yang tidak baik akan diazab. Wallahu a'lam tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi kita akan sambung lepas ni pelajaran yang akan datang berkenaan dengan perbicaraan berkenaan dengan syurga. Jadi mana baik itu daripada Allah, hanya kekurangan saya pun kemaafan. Kalau ada salah dan silap minta tolong perbetulkan. Aku lu qouli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.